semua, salam sejahtera Malaysia. Hai 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 semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua. Akhirnya, pendedahan dari seorang bekas Menteri Keuangan. Pendedahan dari seorang bekas Menteri Keuangan di mana RM 600 bilion, walaupun hampir RM 600 bilion yang disalurkan semasa Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, semasa pentadbiran Muhyiddin, Perikatan Nasional. Pertumbuhan ekonomi kekal suram dan ini menimbulkan banyak keraguan ramai pihak tentang keberkesanan dana awam yang telah dibelanjakan. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan semua, terdapat satu surat yang ditulis oleh bekas Menteri Keuangan. Bekas Menteri Keuangan ini telah membuat satu pendedahan dan telah diterbitkan di syahbudin.com. Tiada kenaikan kadar OPR angpau kecil buat peminjam. DAP mengalu-alukan keputusan Bank Negara Malaysia untuk mengekalkan kadar OPR pada 2.75%, menawarkan perniagaan dan peminjam bank penangguhan yang amat diperlukan daripada kenaikan kadar faedah untuk menangani jangkaan kemelesetan ekonomi di Amerika Syarikat. Seterusnya, pembentukan kerajaan perpaduan hari ini di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sejak 24 November telah mengukuhkan keyakinan pelabur dan pasaran. Terbukti dengan peningkatan ketara nilai ringgit berbanding dolar AS daripada 4.75 RM 4.75 di bawah kerajaan yang terdahulu kepada RM 4.32 hari ini. Sebab utama kenaikan kadar faedah berpunca daripada keperluan Bank Negara untuk membendung inflasi dan juga mengekang penurunan nilai ringgit yang mendadak yang jatuh ke paras terendah berbanding kedua-dua dolar Singapura dan juga AS di bawah kerajaan terdahulu. Jelas sekali kebimbangan terhadap inflasi dan kejatuhan nilai ringgit yang semakin meruncing telah surut di bawah kerajaan perpaduan yang dilihat lebih selamat untuk pelabur yang ngeri dengan prospek kerajaan alternatif yang tidak cekap, ekstremis dan perkauman. Bank Negara yang telah melaksanakan beberapa siri kenaikan kadar faedah atau OPR tahun lepas sebanyak 1%, berikutan kegagalan sebelum ini untuk mengawal kedua-dua inflasi dan kejatuhan mendadak nilai ringgit. Saya ingin mengulang semula, kebimbangan terhadap inflasi dan kejatuhan nilai ringgit yang semakin meruncing telah surut di bawah kerajaan perpaduan baru yang dilihat sebagai pertaruhan yang lebih selamat untuk pelabur yang ngeri dengan prospek kerajaan alternatif yang tidak cekap, ekstremis dan perkauman. Jadi tuan-tuan dan puan semua, hampir 600 bilion yang telah disalurkan di dalam pentadbiran Muhyiddin, pertumbuhan ekonomi kekal suram. Adakah ini salah satu bukti lagi bahawa memang hampir RM 600 bilion memang terdapat penyelewengan di bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin atau bagaimana? Dengan menghentikan kenaikan kadar faedah, kerajaan akan mempunyai peluang untuk menangani pertumbuhan yang lebih perlahan akibat kemelesetan AS. Dan mengekang kos pinjaman akan membantu mengurangkan tekanan kos ke atas peminjam, individu dan bank serta meningkatkan perbelanjaan penggunaan yang lebih tinggi. Surat ini adalah ditulis daripada bekas Menteri Keuangan yaitu pengerusi DAP hari ini, Lim Guan Eng. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Saya nak kongsi satu ulasan yang sangat menarik, sangat panas hari ini. Dengan kenyataan daripada beberapa penganalisis politik. Di dalam entry
di Twitter RPK ataupun Raja Petra. Beliau ada membuat kenyataan bahwa ahli parlimen bersatu ataupun ahli parlimen Perikatan Nasional, ahli parlimen akan dipecat, pemimpin parti akan ditangkap. Adakah memang RPK membuat kenyataan ini khusus untuk Perikatan Nasional ataupun bersatu dengan case ataupun isu dana yang diseleweng Rm 92.5 bilion? Sampai hari ini menjadi tanda tanya rakyat Malaysia, di manakah uang ini dan adakah benar-benar digunakan semasa COVID-19 melanda Malaysia, semasa perintah kawalan pergerakan yang dahulu di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Adakah memang Muhyiddin Yassin yang dituduh menyeleweng dana, ataupun memang benar Muhyiddin Yassin membuat kesalahan ini ataupun tidak? Dan sekiranya benar Muhyiddin melakukan, sepatutnya perkara ini akan disiasat lebih mendalam untuk membuktikan bahwa perkara ini terjadi dan benar-benar dilakukan oleh Muhyiddin Yassin ataupun pimpinan daripada Perikatan Nasional. Sebab pada masa itu Perikatan Nasional adalah kerajaan dan Muhyiddin Yassin adalah Perdana Menteri. Itu kalau benar. Kalau tak benar, Muhyiddin Yassin kena membersihkan nama beliau. Betul. Muhyiddin Yassin bekas Perdana Menteri dan Menteri ketika Perikatan Nasional, Perdana Menteri ketika Perikatan Nasional menjadi kerajaan dahulu. Beliau kena bersihkan nama beliau lah. Disebabkan terdapat banyak tuduhan yang mengatakan bahwa isu seleweng dana. Baru-baru ini pun beliau telah ke London. Beliau telah menerima banyak tuduhan, membawa banyak duit. Dan kenyataan daripada RPK, Rm 4.5 bilion masuk account bersatu. Sebab itulah Perikatan Nasional sangat mewah semasa mereka berkempen untuk pilihan raya umum ke-15. Dan spekulasi demi spekulasi yang menguatkan spekulasi ini bahwa memang Rm 4.5 bilion telah diterima oleh akaun bersatu adalah Parlimen Marang, Parlimen Kemaman, dan Parlimen Kuala Terengganu. Petition telah difilekan untuk membatalkan kemenangan ke semua ahli parlimen yang dimenangi, ketiga-tiga parlimen yang dimenangi oleh PAS PN. Di ketiga-tiga parlimen ini termasuk juga Presiden Hadi, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Dari mana mereka boleh dapat duit? Sebab dakwaan mereka telah merasuah setiap keluarga Rm 500 hingga Rm 1000, geng. Ini bukan jumlah yang sedikit, Rm 500 hingga Rm 1000. Penduduk di Terengganu sebanyak 1 juta orang setakat ini. Melalui statistik yang ada kajian yang saya buat, 1 juta penduduk di Terengganu. Dan kita katakan keluarga hanya 500.000 keluarga. Jangankan 500. Bayangkan tuan-tuan dan bapak semua, kalau 500 darab dengan 500.000. Macam mana PAS PN boleh menampung, memberi rasuah sebegini banyak. Itu kalau benar rasuah. Sebab UMNO telah memfilekan petition untuk ketiga-tiga parlimen ini. Parlimen Marang, Parlimen Kuala Terengganu, dan Parlimen Kemaman. Memfilekan petition untuk membatalkan kemenangan 3 parlimen ini yang dimenangi oleh PAS PN disebabkan mereka telah memberi wang sogokan kepada setiap isi rumah. Jadi tuan-tuan dan bapak semua, adakah benar ahli parlimen akan dipecat dan pemimpin akan ditangkap? Pemimpin parti akan ditangkap. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang lain.